Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah pada program kita ataupun pada halaqah kita untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kelas kita ni ataupun perbincangan kita ini, sharing kita ni dah terhenti dalam masa yang agak lama kerana ada beberapa perkara yang tak dapat nak dielakkan, tapi alhamdulillah biiznillah kita dapat mulakan semula program kita ini untuk kita terus sambung perbincangan kita dalam surah Ali Imran. Sebelum ni pun kita dah bincang sehingga surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam Quran, sampai ke ayat 180. Sebelum tu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tayyib, alhamdulillah kita tak nak melengahkan masa. Jadi program kita seperti mana yang kita dah ketahui, sebelum ni kita dah bincangkan setiap kali perjumpaan kita akan bincangkan satu buku surat. Dan dengan izin Allah kita dah bincangkan banyak sampai ke muka surat 73. Di mana akhir perbincangan kita ada bincangkan berkenaan dengan bagaimana Allah SWT mengingatkan supaya umat Islam, setengah pandangan mengatakan ini berkenaan dengan orang munafik, di mana mereka diingatkan supaya tidak bakhil dengan apa yang diperintah oleh Allah SWT terhadap harta mereka. Di mana di sini adanya orang yang tidak mahu untuk berinfak atas jalan Allah kerana merasakan bahawa harta yang dia miliki itu adalah hasil daripada usaha dia sendiri. Ini sebenarnya yang berlaku kepada Qarun, di mana Qarun merasakan bahawa harta itu adalah kerana kepandaian ilmu dia. Di sini yang sebenarnya Allah SWT ingatkan kita bahawa apa sahaja yang ada pada kita, sama ada ilmu, apa sahaja anak-anak, harta atau kedudukan, semua itu adalah kurniaan Allah SWT. Di mana Nabi Allah Sulaiman itu dikurniakan segala-galanya, tetapi di dunia lah kalau di mata manusia, tetapi apa yang dia kata apabila melihat singgah sana Ratu Sabak tu berada di hadapan dia, apa dia katakan? Hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Tuhanku padaku untuk menguji aku sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Itu sikap orang yang beriman. Islam itu tidak melarang harta, tetapi harta itu mestilah diarahkan untuk mencari keredaan Allah SWT. Untuk menikmati tidak ada masalah, sebab Allah tu ghani, Allah tu kaya, boleh ambil saja kekayaan itu, sebab dunia itu ada bahagiannya kata Quran, tetapi jangan sampai menyebabkan kita lupa bahawa ia adalah kurniaan Allah SWT dan dia cuma bersifat sementara saja. Baik. Kemudian kita lihat sebelum ini pada ayat 180, kalau tuan-tuan boleh recall balik surah Al-Imran, boleh buka balik mushaf muka surat 73, di mana Allah mengingatkan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atakumullah min fadlihi wa khairul lahum. Di mana Allah SWT ingatkan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Ada orang menganggap Allah kata wala, dan jangan. Yahsabanna alladhina yabkhaluna, sekali-kali mengira orang-orang yang bakhil itu, yakni orang yang tak nak bayar zakat, orang yang tak nak infak atas jalan Allah SWT, bahawa apa yang bima atahumullah, apa yang Allah bagikan, so Allah ingatkan yang diberikan harta itu bukan kerana kepandaian kamu, bukan kerana ilmu kamu, seperti mana Qarun. Kalau kita lihat nanti insya-Allah kalau sampai ada umur, ada rezeki, kita bincang dengan Qarun, di mana dia menganggap bahawa apa yang dia pandai itu, yang dia harta itu kerana kepandaian ilmu dia, kerana kebijaksanaan dia. Kau orang selalu kata berkat usaha kat saya berjaya. Sebenarnya
keberkatan itu hanya datang daripada Allah SWT. Sebab Allah selalu ingatkan atahumullah, apa yang telah diberikan kepada kamu min fadlihi, daripada apa, daripada kurniaannya, huwa khairan lahum, adalah lebih baik bagi mereka. So apa yang mereka sangkakan kurniaan Allah tu, yang mereka bahil terhadap kurniaan yang sebenarnya kurniaan Allah tu baik, kata Allah bal huwa syarrul lahum, sebenarnya dia buruk bagi kalian. Kemudian Allah kata sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan pada leher mereka apa yang mereka kedekutkan dengannya, bahilkannya mereka pada hari kiamat, di mana ditafsirkan oleh Nabi sendiri, di mana apa yang akan berlaku ialah kata Nabi SAW dari riwayat Abu Hurairah, man atahullahu malan falam yuaddi zakatah, siapa yang dikurniakan oleh Allah dan tidak mengeluarkan zakat, kata Nabi, musilla lahu maluhu syaja'an aqra'a, maka hartanya pada hari kiamat nanti akan dijadikan seekor ular yang mempunyai dua taring, lahu zabiyabata ni yutawwaquhu yaumal qiyamah, dan apa yang berlaku nanti ialah ya'khuzu bilihzimataihi ya'ni bisyidqatihi yaqulu ana maluka ana kanzuk. Apa yang berlaku ialah siapa yang dikurniakan oleh Allah harta, dia tak keluarkan zakat, maka harta dia pada kiamat nanti akan jadikan seekor ular. Allah tukar nanti harta yang dia sayang sangat tu nanti kat dunia mungkin akan rantai ke apa sebagainya. Jadi dijadikan harta nanti jadikan seekor ular yang punya dua taring, dan kepala dia tidak berbulu kerana terlalu banyak sangat bisa dia, dan dia akan belit dan gigit dengan kedua-dua rahangnya sambil berkata, akulah hartamu, ana maluk, aku hartamu, ana kanzuk, akulah simpananmu. Itu dia. Ada riwayat Al-Bukhari ayatul Nabi. Itu yang Allah SWT nyatakan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahawa nanti kalau orang tu kedekut keadaan harta dia, sedangkan harta dia digunakan oleh Allah SWT, maka sebab sayang sangat, maka nampalah nanti dia akan belit di tengkuk kita, dapat yang kita, sebab apa? Sebab kita tak nak tinggalkan dia, maka dia akan gigit kita menjadi seekor ular yang tidak berbulu kerana terlalu banyak bisa dia. Dia kata, aku hartamu, akulah simpananmu. Itulah kelak yang akan dapat di akhirat kepada orang yang bahil terhadap kurniaan Allah SWT. Sebab tu Allah ingatkan sekali lagi, bagaimana hebat pun kalian, sedangkan Allah kata walillahi mirasus samawati wal ard. Apa sebenarnya yang mewarisi nanti milik Allah, yang mewarisi langit dan bumi nanti akhirnya semua kita akan tinggalkan, yang mewarisi hanyalah Allah SWT, sama ada langit atau bumi. Yang ada yang kekal abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah tu tak ada apa saja yang kamu lakukan, amatlah mengetahui, maha mengetahui. So apa saja yang kita buat, sama ada kita infakkan atas dana Allah, atau kita infakkan atas keperluan diri kita sendiri, ataupun kita infak atau kita habiskan untuk berfoya-foya untuk membuat kejahatan misalnya, maka itu semua diketahui oleh Allah SWT. Dan sama ada kita tunjuk kat orang ke kita sedekah atau tidak, Allah SWT mengetahui dia. Jadi kita boleh lihat daripada dua sudut, sama ada sudut positif atau negatif. Sama ada kita gunakan dia untuk kejahatan, maka Allah mengetahuinya, ataupun kita gunakan untuk kebaikan juga, kalau orang tak tahu pun tak ada masalah, Allah SWT tetap mengetahuinya. Itu sedikit ringkas apa yang kita dah bincangkan sebelum ini. InsyaAllah kita teruskan perbincangan kita pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-181. InsyaAllah dengan izin Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawla alladhina qalu innallaha faqir. Innallaha faqirun wa nahnu a'niya. Jadi Allah SWT kata laqad, dia kata la tu maksudnya taukid penegasan, qad tu penegasan, dua kali penegasan. So, maksudnya Allah nak bagi tahu laqad, sesungguhnya, sama'allahu telah mendengar. So Allah tahu, dan Allah benar-benar tahu. Pengetahuan Allah itu tidak disekat oleh sebarang penghalang. Kita kata kalau manusia itu mendengar dia terhad, tetapi Allah SWT itu laqad, Allah kata benar-benar, qad lagi, sesungguhnya. Jadi dua kali taukid di sini, mana betul-betul lah, maksudnya tidak ada keraguan langsung. Sami'a, Allah telah mendengar, bukan akan mendengar, Allah memang telah pun dengar. Qaulal ladzina, orang-orang yang telah berkata, yang ini ditafsirkan oleh para ulama itu orang Yahudi. Qalu, mereka ni mengejek-ngejek, mereka berkata innallaha faqir, sesungguhnya Allah tu fakir. Sedangkan Allah kata dalam ayat lain Allah tu kaya.
wa antum fuqara, sedangkan kalian tu sebenarnya yang fakir. Fakir ni lagi teruk daripada miskin lah. Kita kata miskin ni dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ramai je orang miskin bandar kan, tetapi bila kata fakir ni maksudnya dia tak memiliki apa-apa. Jadi kita jelas bahawa di mata Allah Subhanahu Wa Taala bahawa manusia ini tidak mempunyai apa-apa. Sebab tu Allah kata Allahu ghaniyun, ghaniyun. Allah tu maha kaya. Allah dulu tidak memerlukan manusia, sebaliknya kita yang memerlukan Allah SWT. Kan banyak ada ayat lain Allah SWT ada bagi tahu dalam maksudnya, uh, aku tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan akulah yang memberi rezeki kepada kamu. Itu yang Allah SWT nyatakan, yang perlu kita ketahui bahawa Allah tu memiliki segala-galanya. Tetapi apa yang orang Yahudi ni kata, dalam pentafsiran mengatakan, Yahudi kata laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu, apa mereka kata innallaha fakir. Mereka kata Allah SWT ni fakir. Ini beraninya orang Yahudi ni kata sesuatu yang buruk pada Allah SWT sebagai mengejek apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW selalu keluarkan ayat-ayat kata mengatakan bahawa suruh sedekah dan sebagainya. Maka mereka katakan kalau betul Allah SWT itu kaya, kenapa Nabi tak minta direct terus ke Allah SWT? Kenapa perlu dia meminta-minta seperti ini? Maka dia kata Allah tu fakir. Wa nahnu aqniya, dan kami ni kaya sebab Rasulullah minta kat kami. Rasulullah minta kepada orang ramai supaya bagi sedekah dan sebagainya, infak, zakat dan sebagainya, menunjukkan Allah SWT tu bagi mereka miskin. Sanaktubu ma qalu, kata Allah akan catat apa yang mereka katakan. Waqad lahumul anbiya abi ghairiha, dan kami akan catat juga, dan kami tahu juga berkenaan pembunuhan kalian terhadap nabi-nabi dengan tanpa alasan yang benar. Wa naqulu dzuqu azabal hariq, dan kami akan kata kepada mereka, rasakanlah azab api neraka api neraka yang membakar. Di sini Allah SWT nak bagi tahu betapa marahnya Allah SWT terhadap apa yang mereka katakan terhadap Allah SWT. So Allah kata, aku akan catat apa yang kalian bagi tahu, cakap tentang aku, apa yang kalian bagi tahu secara terang-terang kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan aku telah pun catat sebenarnya apa yang kalian sembunyikan kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat, bahawa kononnya kalian kata kalian orang yang benar, sedangkan kalian sebenarnya telah pun membunuh para nabi dan para rasul terdahulu. Nenek moyang kalian telah membuat perkara sedemikian, dan kalau boleh kalian nak buat perkara yang sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa ini cara kaedah Allah SWT nak bagi tahu, Allah terpelak bahawa Allah tahu apa yang kalian katakan tentang aku secara terang-terang ni, dan juga aku tahu apa yang kalian katakan sebelum ini. Kalau kita lihat dalam apa yang kalian telah lakukan sebelum ini, itu membunuh para nabi dan para rasul. Lepas tu Allah kata sanaktubu ma qalu, jadi kami akan tuliskan perkataan mereka itu, bermakna segala apa yang mereka katakan itu akan ditulis dan akan dibalas dengan azab Allah SWT. Ini kalau kita rujuk dalam celik tafsir lah. Apakah mereka sangka mereka cakap apa-apa saja dan tidak akan dipertanggungjawabkan? Dan Allah kata tentu tidak. Semua kata-kata ini akan direkodkan, akan dinilai. Jadi apa saja yang kita kata, apa saja yang kita tulis, apa saja yang kita share dalam media sosial misalnya, bukan kita tak boleh buat sekadar sedap mulut saja, sebab kita kena lihat semuanya itu ada pertanggungjawaban. Sebab tu Allah kata waqatluhumul anbiya bi ghairiha, dan perbuatan mereka tu, nenek moyang mereka bunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya. Bukan itu sahaja yang Allah akan catatkan, Allah kata Allah turut akan catat kesalahan mereka yang mereka sembunyikan sebelum ini. Kalau yang mereka sembunyi, yang kalau orang bunuh secara sembunyi ni, kisah silam nenek moyang mereka sembunyikan, kononnya mereka orang yang disayangi oleh para nabi, mereka orang pilihan kerana nabi-nabi datang daripada bangsa mereka. Allah kata kalau benar kalian adalah orang yang benar, maka mengapa kalian bunuh para nabi kalian sendiri? Itu dia. Dan sedangkan Allah tahu perkara tersebut. Banyak lagi perkara buruk yang telah kalian buat, yang kalian sembunyikan, yang itu pun telah kami catatkan, yang itu pun kami tahu. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah kamu azab seksa yang sentiasa membakar. Jadi Allah SWT cakap sendiri kepada mereka supaya mereka rasa seksa yang pedih tu. Kebiasaannya Allah SWT, kalau kita lihat pada ayat yang lain, tak biasa Allah SWT buat macam ni. Bila dia kata sendiri, maksudnya sebab mereka sendiri telah mempersendakan Allah SWT, maka benda ini bukan personal kepada Nabi lagi dah. Sebelum ni, kalau selalunya mereka tak puas hati sebab Nabi itu bukan daripada bangsa mereka. So mereka hina Nabi, mereka kata Nabi dengan banyak-banyak tuduhan. Itu pun satu hal, menghina utusan Nabi. Tapi apabila mereka telah lebih bersikap lancang, berani untuk pergi lebih daripada itu, mereka telah cross the border, maka Allah SWT tak apa, nanti aku sendiri akan cakap kepada kalian bahawa betapa azabnya, sebab kalian sendiri telah berani untuk mencela Allah SWT seterang begitu.
Jadi kalimat al-hariq adalah jenis pembakaran, dan ini selesai. Sampai tak ada kesan langsung. Al-hariq ini bukan terbakar sikit kena kat tangan macam tu saja, maka dia akan membakar sehingga kehabis-habisannya. Namun itu semasa mereka di dunia, sedangkan di akhirat kelak mereka akan diazab, tak akan mati-mati. Kalau di akhirat, kalau di dunia kita lihat apa akan jadi, Yahudi akan diusir, rumah mereka akan dibakar. Kan? Ada orang mereka akan dibunuh kalau ikut sirah kan, sebab mereka mengkhianati Rasulullah SAW dalam peperangan. Maka orang yang mengkhianati boleh dihukum begitu sekali. Itu azab itu habis begitu saja di dunia. Tetapi azab di akhirat, walaupun mereka hancur, tapi azab itu tiada penghujungnya dan tidak akan berkesudahan sampai bila-bila. Itu yang lebih menakutkan, sebab kita akan hidup kekal abadi di akhirat kelak. Jadi ayat 182 dijelaskan kenapa kadang-kadang orang terfikir kenapa kalau macam azab nukrah bermakna kenapa orang akan terfikir kenapa manusia sampai di azab begitu saja. Kenapa? Apa motif Allah SWT membuat sedemikian? Kadang-kadang orang manusia zaman sekarang suka berfikir, tuan-tuan puan-puan, selalu kita zaman sekarang lebih mencabar orang bertanya kenapa sampai begitu sekali. Maka Allah jelaskan dalam ayat 182, dalika, demikian itu, yakni sesat itu, bima qaddamat, kerana apa? Kerana apa yang telah dilakukan aidikum, oleh tangan-tangan mereka. Wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid, dan sesungguhnya Allah tu takkan menganiaya terhadap hamba-hamba ni. Dia jelas, Allah SWT jelaskan. Maka yang Allah buat ini sebagai as an adult, sebagai orang dewasa, kita tahu setiap apa yang kita buat mesti ada pertanggungjawaban. Kalau kita malas, maka kita jadi miskin. Kalau kita buat jahat, kita boleh dapat balasan. Kita bawa kereta laju-laju, polis tahan, kita boleh kena saman. Kita tak ada lesen, kita boleh kena saman. Atau kita buat suatu perkara yang salah, kita mungkin akan dilokap, dia masuk lokap dan penjara. Kita sebagai orang yang matang sepatutnya kita faham dah tu. Jadi apabila kita buat sesuatu, mesti ada pertanggungjawaban. As an adult, dia kena tahu perkara tersebut. Budak-budak dia kena tahu, tak apa, dia tak matang. Tapi kalau ada orang dewasa, sepatutnya dia faham apa saja yang kita buat, zalika bima qaddamat, apa yang telah dilakukan aidikum, dengan tangan-tangan mereka sendiri, tangan-tangan kalian sendiri. Wa anna Allah laisa bizallamin, Allah tu takkan pernah zalim lil abid, pada hamba-hamba. Sebab sifat abid ni maksudnya apa? Sifat abid ni, sifat hamba ni, apabila Allah suruh dia taat, dia akan buat segala-galanya. Dan kalau kita tahu dalam Islam, hamba ni adalah satu status yang paling rendah. Dan Rasulullah SAW, Allah panggil dia sebagai hamba. Maksudnya apa saja yang Allah suruh dia akan buat. Tempat paling tinggi Rasulullah pernah sampai ialah ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah SWT. Tetapi pangkat yang dia ada ialah pangkat hamba. Di mata Allah SWT itu adalah pangkat yang paling rendah. Setinggi-tinggi tempat dia pernah pergi, tetapi pangkat yang di mata manusia paling rendah ialah hamba. Maksudnya dia tak memiliki apa-apa, tetapi di sisi Allah SWT, hamba itu adalah pangkat yang paling tinggi balasannya di hadapan Allah SWT. Kerana apa? Sebab Allah SWT memang kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada akulah kalian sembah, hanya kepada aku kalian memperhambakan diri, dan hanya kepada kamilah kamu memohon pertolongan. Jadi kita akan lihat bahawa sifat hamba di sisi manusia itu paling hina, tetapi di sisi Allah SWT itu adalah orang yang paling dia sayangi. So Allah kata Allah takkan zalim hamba-hamba dia. So kalau kalian betul-betul berperwatakan seperti hamba, takkan nak Allah SWT nak menghukum hamba dia sendiri, di mana Allah SWT memperkenalkan zat dia sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Cumanya kalau kalian nak rahmat Allah SWT, kalian kena mendekatkan diri kepada rahmat Allah SWT, baru kalian akan dapat rahmat Allah SWT tu. Allah Rahman, di mana Allah tu pemurah, di mana Allah very generous. Allah tak kerekut. Kau lawan ke aku, kau tak lawan aku, kau beribadah atau tidak, Allah tetap beri sama saja kepada siapa yang berusaha. Siapa manjada, kata bahasa Arab, manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Tetapi untuk mendapat kasih sayang Allah SWT itu, dia mesti seseorang itu diuji untuk membuka hati dia kepada Allah SWT, baru dia akan dapat kasih sayang Allah SWT. Sebab itu para ulama mengatakan sifat Ar-Rahim itu adalah khusus kepada umat-umat yang beriman kepada Allah SWT, dan juga mengatakan bahawa balasan tertinggi itu, Ar-Rahim itu, adalah di akhirat kelak. Hanya orang-orang yang sudi untuk menerima kasih sayang Allah SWT, maka dia akan mendapat rahmat Allah SWT. Sebab tu ada hadis di mana siapa yang buat suatu perkara yang wajib, kemudian dia tambah dengan perkara yang sunat, sehinggalah Allah mencintai dia. Itu. Sehingga Allah mencintai dia, maka Allah akan jadi mata dia, Allah akan jadi kaki dia, Allah akan jadi apa saja yang dia lakukan, dia akan mendengar, Allah akan jadi pendengaran dia. Maksudnya apa saja yang dia buat akan mendapat
arahan ataupun petunjuk daripada Allah SWT. Itu adalah peringkat paling tertinggi, itu menjadi hamba Allah SWT. Di mana di mata manusia hamba itu sesuatu yang hina. Ya benar, kita hina di mata Allah SWT, tetapi Allah tidak menghinakan hamba-hamba dia yang sudi, yang tahu bahawa dia itu hina tanpa ada Allah SWT. Sebab tu Allah kata Allah tidak zalim. Laisa bizallamin lil abid. Maksudnya laisa bizalam ini maksudnya tidak Allah akan zalim kepada hamba-hamba dia, melainkan kalau hamba-hamba dia itu sendiri hendak menzalimi diri mereka sendiri. Wallahu a'lam. Jadi kita perlu jelas bahawa muslimin muslimat dirahmati Allah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak zalim. Kerana Allah balas dengan azab tu semua sebab apa? Setimpal dengan perbuatan mereka sendiri. Sedangkan apabila Allah balaskan kebaikan tu, Allah balas berlipat kali ganda, lebih daripada apa yang kita usahakan. Kita hidup lebih kurang 60, 70, paling lama 80, 90 tahun. Tetapi apa yang Allah balas itu syurga itu lebih daripada sepatutnya. Tapi orang yang buat kejahatan, Allah akan balas sesuai setimpal sahaja. Kalau dia ada tauhid, maka Allah akan keluar daripada azab neraka. Cuma orang macam ni, dia tauhid dia tak ada, sebab dia telah mengatakan kepada Allah SWT satu perkataan yang sangat buruk. Itu dia mengatakan bahawa Allah tu fakir, sedangkan Allah tu wali, Allah tu maha kaya. Wallahu a'lam. Okey, kita terus kepada ayat seterusnya. Ayat 183 Allah SWT berfirman, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat pada muka surat 74 ayat 183, Allah SWT menjelaskan berkenaan bagaimana banyaknya alasan orang-orang Yahudi ni. Dia kata, orang-orang Yahudi ni dia kata sebenarnya Allah SWT telah perintahkan kami. Ini apa yang mereka katakan, mereka reka lah, angan-angan kosong mereka. Apa yang mereka katakan ialah konon je lah, Wallahu'alam sama ada perkara ini betul atau tidak. Apabila mereka buat korban, orang zaman dulu buat korban, kadang-kadang ada perkara ni diceritakan sama ada di Israeliat atau tidak, Wallahu'alam. Diceritakan bahawa apabila mereka datang korban, maka korban akan datang, api akan datang ambil terus. Wallahu'alam. Ini kita akan lihatkan perkara tersebut kalau ada. Sebab kisah tu diceritakan kalau tak silap dan kisah Qabil dan Habil, di mana diceritakan bahawa api datang ambil korban tersebut. Saya tak pasti sama ada dalam Quran atau tidak ataupun dalam Israeliat. Tapi ini yang menurut mereka. So mereka kata kalau mereka takkan beriman sampai mereka dapat bukti yang macam tu punya bukti. Api tu datang. Sebab tu dia kata alla nu'mina li rasul, bahawa kami takkan percaya beriman kepada Rasul hatta sehinggalah ya'tiyana, datang kepada kami bi qurbanin, satu korban ta'kuluhun nar, dimakan oleh api. Ambil terus. Dia korban, api datang terus sapu bersih. Qul qad ja'akum rusulun min qabli, Allah kata sungguh telah datang kepada kamu rasul daripada sebelum kamu, bil bayyinat, dengan bukti-bukti, wabilladzi qultum, dan dengan yang kamu katakan, seperti mana yang kalian katakan tadi. Maksudnya Allah tidak menafikan perkara yang kalian nak tu sebenarnya telah berlaku pun pada zaman-zaman sebelum ini, sebelum Rasulullah SAW. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin, tapi mengapa kamu bunuh mereka, yakni bunuh para nabi yang datangkan kebenaran ni, sedangkan kalian kata kalian orang-orang yang benar. Berkait-kait. So kita sebelum ni terpelik, kenapa bila dia kata kenapa Rasulullah suruh bersedekah, berinfak, beri zakat, beri harta apa semua, kenapa mereka kata Allah tu fakir, kami ni kaya? Kenapa tiba-tiba Allah ancam bahawa aku akan catat apa yang kalian cakap dan aku tahu bahawa kalian telah bunuh? Rupanya sebab Allah nak bagi tahu, sebenarnya kalian nak satu bukti-bukti yang seperti apa, seperti bila kalian berkorban, nampak betul-betul api tu terima kalian nampak bahawa kalian ada balasan bawa depan mata, baru kalian nak tengok, baru kalian nak beriman. Tapi sedangkan perkara-perkara seperti apa yang kalian minta atau lebih itu dah berlaku sebelum ini di depan mata nenek moyang kalian sendiri, tapi nenek moyang kalian masih lagi tidak mahu beriman, sedangkan kalian membaca kitab, kalian tahu perkara tersebut, tetapi kalian masih bunuh pada nabi kalian. So kenapa kalian bunuh lagi pada nabi kalian, sedangkan kalian mengatakan kalian orang-orang yang benar? Dan juga bagaimana nanti kita lihat dalam sirah pun mereka cuba untuk bunuh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ditemakan
daging yang telah diletak racun oleh seorang perempuan Yahudi itu, sehingga Nabi hampir wafat. Nabi kata masih terasa racun yang telah diletakkan dalam makanan baginda. Betapa jahatnya orang-orang Yahudi ini. Sedangkan mereka itu telah diberi kitab. Itu menunjukkan bahawa tak semestinya kita ni lahir Islam, kita ni dapat agama dulu, kita akan lebih baik dari orang lain. Tak semestinya kita ni cerita pasal Islam, kita ni orang yang diridai Allah SWT. Kita cuma harap sahaja bahawa apa yang Allah bagi kepada kita secebis iman, secebis ilmu yang ada ni, dia jadi istiqamah buat kita supaya kita sebagai bekal kita lah di akhirat kelak. Allahuakbar. Jadi ayat 184 kita teruskan secara ringkas. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Jadi Allah SWT melanjutkan, Allah SWT kata, فَإِنْ كَذَّبُوكَ, wahai Muhammad, maka jangan kau berikut cerita. Sebab apa? Kerana sungguhnya rasul-rasul yang terdahulu daripada kamu telah didustakan juga. Mereka telah membawa keterangan-keterangan, yakni mujizat yang nyata, dan kitab-kitab nasihat pengajaran serta kitab syariat yang jelas, bibayyinati wazuburi wal kitabil munir. Sebab apa? Setelah mereka para rasul dulu pun telah didustakan sebelum kau. Ja'u bil bayyinat, mereka datang dengan bukti-bukti, wazubur, lembaran-lembaran wahyu, wal kitab, yakni kitab Injil, al munir, yang menerangi. Kita ada sebelum ni ada Taurat dan Injil. Wallahu a'lam. Bila kita lihat bagaimana Nabi Isa juga, Nabi Musa didustakan, dan Nabi Isa juga cuba mereka bunuh, orang-orang mereka cuba bunuh, tapi Allah selamatkan, Allah angkatkan ke langit. Wallahu a'lam. Seterusnya secara ringkas ayat ke-185. Ini menarik ayat ni, walaupun ayat ni tentang jihad, tapi kita tahu bahawa zaman kita lah ni, dengan zaman Covid dan sebagainya, kita lagi terasa dengan ayat ni, di mana Allah SWT kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa tu nanti akan merasakan mati. Allah kata dha'iqah, merasai, al-maut, mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan semuanya kamu hanya akan ditunaikan pahala-pahala, yang amalan kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Itu yang guru saya kata dulu, kita di dunia ni kita menuai, kita menanam. Di akhirat kelak kita akan menuai hasil dia. Jadi kadang-kadang kita dapat dunia, kita tak dapat seperti mana orang lain dapat. Tapi itu tidak masalah. Sebab apa yang kita buat ini adalah di dunia ini adalah untuk mendapat hasilnya kelak di akhirat. Ada Nabi yang datang selai seminggang lah kita katakan. Tak ada kaum ikut dia. Tetapi apa yang dia telah buat, semuanya Allah ni nilai dan ada balasan pahala atas apa yang telah dia lakukan. So wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguhnya kamu hanya akan tuwaffawna, ditunaikan, ujurakum, pahala-pahala kalian, balasan-balasan kalian, amal kalian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah jauhkan daripada neraka, kata Allah, wa udkhilal jannah, dan dia masuk kepada syurga, faqad faz, maka dia orang yang menang, orang yang berjaya. Ada kata dalam, kalau kita tengok kartun dia cakap laqad faz. Laqad faz maknanya saya menang lah, saya juara. Di sini siapa Allah kata siapa yang masuk syurga, maka dia adalah orang yang berjaya. Kejayaan itu bukan dilihat kepada banyaknya material kita, tingginya bangunan kita, hebatnya, ramainya anak kita, ramainya isteri kita, ramainya segala-galanya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah kejayaan kalian kelak di akhirat. Apa yang kalian miliki di dunia ni, adakah membawa talian kita, membawa hubungan kita ke apa yang ada yang nak kita jaminkan kelak di akhirat. Itu sebenarnya yang perlu kita fikir-fikirkan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan bukanlah kehidupan dunia itu melainkan mata'ul ghurur, sesuatu yang senang tetapi menipu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ada kat dunia ni memang selalunya nampak seperti kita punya, tetapi sebenarnya apa yang kita ada ni hanyalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Suatu Allah kata, Allah beritahu siapa yang pernah bernyawa, dia pasti akan rasa. Yang menarik dalam ayat ni, tak ada lafaz mengecapi kematian, kerana lafaz za'iqah dalam bentuk fa'il, dia dalam bentuk pembuat. Maksudnya dia lebih kekal, dia pasti akan berlaku. Sebab tu semua kita akan mati, maka semasa hidup apa kita nak buat, kena buat keputusan, kena beramal sebagai bekalan untuk akhirat. Ambil peluang, ada peluang masa terlapang apa saja kita buat untuk akhirat, kita boleh buat. Jangan buang masa saja tidur sembahyang hari.
Tidur untuk berehat, tapi jangan buat, kalau tak tidur buat perkara lain pula, cari baca gosip sini, baca gosip sana, tambah gosip sini, komen sana, komen sini. Dia perkara penting kita kena buat ialah kita kena belajar agama. Itu dia. Kena belajar Quran, kena tadabbur Al-Quran, kena luangkan masa belajar, kuliah banyak kat YouTube, kat mana semua ada, Facebook semua ada sekarang, even TikTok pun ada kuliah semua. Jadi kita jangan buangkan masa untuk perkara-perkara yang akhir membuat kita rugi. Sebab kita bertuah dalam dunia kita, dalam negara kita sekarang banyak kelas pengajian. Ada yang percuma, ada yang berbayar, ambil saja mana yang selesa. Nak ustaz Melayu, ustaz orang putih, nak ustaz bangsa apa pun semua ada sekarang. So wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan sebagai balasan. Jadi segala amal perbuatan sama ada baik ke buruk, dia akan dibalas dengan sepenuhnya di akhirat kelak. Jadi bukan di dunia ni. Dunia tempat ujian, ada kala kita dapat sedikit pembalasan sebagai ujian, sebagai peringatan, tetapi dia bukanlah pembalasan mutlak. Dia bukan petanda bahawa kita selamat. Contoh, ada orang menyangka dengan kekayaan itu menunjukkan bahawa dia itu disayangi Allah SWT. Ada yang menyangka bahawa dengan kemiskinan itu dia dibenci oleh Allah SWT, tapi bukan itu ukuran dia. Adanya Allah, ada di dunia Allah bagi sedikit balasan di dunia, seperti rezeki tambah, dapat ketenangan hati, dapat kemenangan dalam perang, dapat harta dan sebagainya. Namun itu sebenarnya ada sedikit saja kalau nak dibanding kelak di akhirat. Sebab tu Allah SWT akan balas penuhnya nanti dekat akhirat. Jadi kalau kita dah banyak beramal, dah berusaha supaya nak jadi mukmin yang baik, tapi kehidupan kita biasa-biasa saja, orang pun tak suka sebagainya, maka kita jangan sedih. Sebab kalau kebaikan tak dibalas semua di dunia, maka dia akan dibalas kelak sepenuhnya nanti di akhirat. Sebab tu Allah SWT kata, siapa saja yang dijauhkan dari neraka masuk dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah percaya, dan kehidupan di dunia ni sebenarnya adalah kesenangan sementara saja, tapi dia selalunya memperdayakan. Di dunia ni sebenarnya tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah, dunia ni adalah kesenangan yang sangat menipu manusia. Syaitan ni digunakan nikmat dunia untuk tipu manusia. Kita dapat banyak lagi kalau kita lihat dalam ayat-ayat Quran yang jelaskan hakikat dunia ni tu, dia rasa sementara, dia menipu, dia tak kekal dan dia sebagainya. Dia macam kawan-kawan lah. Kawan-kawan bila kita senang dia ramai, kita susah sikit dia ada. Kalau ada pun cukup baik. Jadi lafaz al-urur ni maksudnya apabila seorang ambil kesempatan ke atas orang lain semasa dia sedang lalai. Itu kita lihat sifat ada kawan macam tu kan. Itu dunia. Kawan kita dunia ni, kalau kita dunia ni sifat dia macam sahabat kita yang macam ni lah. Dia suka ambil kesempatan. Jadi kalau orang politik tengah berjaya kat atas, semua orang duduk keliling dia, semua orang nak angkat beg dia. Bila dia duduk seorang-seorang, besok dia dah jatuh, tak ada orang nak angkat beg dia, dia angkat dia diri sendiri. Jadi kita semuanya tahu yang kita akan tinggalkan dunia juga akhirnya. Bukannya kita tak tahu, tapi kita terlalai. Sebab apa? Kita telah terpesona dengan dunia ni. Kalau kita lihat awal-awal dalam hadis, ketika Allah mula-mula buat syurga, malaikat Jibril, kalau malaikat dia kata silap Jibril, dia kata ada ke orang yang tak nak masuk syurga ni? Sebab senang, sebab benda dia membahagiakan. Tetapi Allah kelilingkan syurga ini dengan apa? Dengan kesusah-susahan, dengan kepayahan. Lepas tu malaikat tengok pun juga ada kepada neraka. Tak ada ke orang nak masuk dalam neraka ni, kata malaikat. Allah SWT. Sebenarnya Allah hias neraka ini dengan kesenangan, dengan maksiat, dengan apa yang disukai oleh nafsu manusia. Maka ramai orang nak masuk ke neraka ni. Sebab apa? Tertipu dengan dunia itu sendiri, tertipu dengan kesenangan itu. Sebab dunia ada depan mata kita, dan akhirat itu langsung tak dapat dilihat dengan mata ini. Tak ada brosur pun, tak ada cerita pun, tak bagi tahu pun kat kita. Tiba-tiba kita beli rumah, misal kata kat dunia kita beli rumah, kita cakap aku dah beli rumah kat isteri kita baca, tapi dia kata mana agreement apa tu, tak ada, brosur semua apa tak ada. Yakin dia, memang percaya saya. Yang itu akan menyebabkan satu peperangan besar lah. Tapi itulah kita dengan akhirat, kita hanya ada Al-Quran, kita hanya ada Nabi untuk buktikan, dan kita boleh lihat kepada bukti-bukti tersebut jika kita ingin buka pintu hati kita kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Dan seterusnya kita lihat kepada ayat yang terakhir yang kita bincangkan, ayat 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Di ayat terakhir yang kita bincang ini, ayat ini berkenaan dengan infak. Jadi sebelum mati manusia pasti akan diuji. Kata Allah, demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu.
Allah sebut perkataan latuballawunna fi amwalikum, dan kamu akan pasti diuji pada harta-harta kalian, wa anfusikum, dan juga diri kalian sendiri. Kemudian Allah kata lagi, wala tasma'unna minal ladzina utul kitab, dan sungguh-sungguh kamu akan mendengar daripada orang-orang yang mereka diberi kitab, Yahudi dan Nasrani, min qablikum, sebelum kamu, wa minal ladzina asyraku adzan katsira, dan daripada orang-orang Arab yang mereka musyrik, gangguan yang banyak, kata Allah pada Nabi dan sahabat. Wa in tasbiru, kalau kamu sabar, wa tattaqu, dan kamu takwar, fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu, takwa itu ikut selalu perintah Allah, jauh segala larangannya, min azmil umur, termasuk perkara-perkara yang diambil berat. Jadi ini apa yang Allah SWT bagi tahu kepada Rasul dan pada sahabat dan pada siapa sahaja yang beriman. Apabila kita dah buat keputusan untuk amalkan agama seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, manusia pasti akan diuji dengan kekurangan harta benda. Misal Allah kata amwal, kepada lafaz latublahunna ni maksudnya ujian dalam isim mubalaghah, maksudnya akan sentiasa diuji dan diuji dengan kuat. Ni isim mubalaghah ni maksudnya dia akan sentiasa diuji dengan kuat, bukan ujian biasa-biasa. Jadi kalau kita lihat pada Nabi, pada Rasul tu orang yang paling getir ujian dia, padahal dia orang yang paling disayangi oleh Allah SWT. Dan kita juga akan diuji pada kekurangan dia, pada tubuh, anfus, sama ada sakit, susah, mati, kita makin tua makin uzur, sama sebagainya. 30 lagi 40 dah makin drop dan sebagainya. Itu semua ujian. Juga kita akan diuji dengan harta benda. Kadang-kadang nak berdakwah susah sebab kelibat kos nak sambung belajar master PhD bukan murah. Bukan macam tu saja. Jadi perlu pengorbanan yang banyak. Yang kalau kita tegur orang yang kita ada urusan ekonomi dengannya, mungkin kita akan disusah pula. Kita tegur, kita mengaji, kita tegur student ke apa semua, mungkin student tak nak datang, marah kita dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang mengajar ni takut pula nak suarakan kebenaran sebab bimbang nanti tak dijemput mengajar, tak ada orang nak datang mengaji dan sebagainya, tak ada sumber pendapatan. Semua itu adalah ujian Allah SWT. Sebab tu ramai yang menutup mulut saja, dakwah saja, ceramah saja, dapat duit daripada masjid dan surau sebagainya, duit poket dan sebagainya, dapat sampul dan sebagainya, tetapi menyembunyikan kebenaran. Sebab apa? Sebab takut nanti tak dijemput, takut nanti tauliah ditarik balik dan sebagainya. Sebab tu Allah bagi tahu ini pujukan pada orang mukmin. Allah kata sungguhnya kami akan dengar daripada orang yang telah diberikan kitab. Kamu akan dengar orang yang beri kitab, orang Yahudi semua ni, mereka orang musyrik sebenarnya, mereka akan buat tuduhan, mereka akan buat cacian, mereka akan buat macam-macam perkara yang menyakiti kamu. Musyrikin yang tak ada kitab pun akan kata kepada umat Islam, semasa orang sebar sunnah, mereka pula digelarkan sebagai orang yang memecah belahkan masyarakat dan sebagainya. Banyak label-label yang tak sepatutnya diberikan kepada orang yang cuba untuk menyampaikan kebenaran. Banyak tuduhan, banyak tomahan daripada mereka, dan dia tidak akan putus sampailah kita nak cari keredaan mereka, ataupun sampai kita menutup mata ataupun mereka pergi, sampai Allah SWT bagi kebenaran dan sebagainya. Namun Allah SWT menggunakan lafaz azan, maksud kata-kata itu tidak mencederakan, tapi dia menyakitkan hati. Azan ni gangguan-gangguan di sisi Allah SWT, gangguan-gangguan kecil saja. Sekarang pun masih ada, tambah pula dalam dunia yang penuh dengan media ni, kat mana-mana, Facebook dan sebagainya, maka amat senang sekali untuk manusia buat perkara-perkara tomahan ni. Kalau telinga jenis nipis, memang kita ni memang tak boleh tahannya, maka dia akan menyebabkan kita akan rasa sakit hati, kita akan rasa susah hati, kita akan rasa kemurungan dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan kita keluar, kita berpaling daripada apa yang sepatutnya kita sampaikan. Sebab tu Allah peringatkan semestinya untuk kita pada zaman ini, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dalam pada itu, jika kamu sabar, kata Allah SWT, kamu takwa pada Allah SWT sungguh-sungguh, yang demikian itu daripada perkara yang dikehendaki untuk diambil berat. Fa in dzalika min azmil umur. Itu satu benda yang kalian patut bagi perhatian, bukan gangguan-gangguan kecil tadi. Dia Allah SWT ajar kita, kalau kita hidup pada zaman ni, jangan layan mereka, jangan bagi perhatian kepada komen-komen, tulisan-tulisan, jangan ambil masa tengok video mereka yang mereka buat, mereka kat sini, kat sana. Tapi apa yang kita perlu buat ialah terus sabar, takwa, terus dakwah, terus tegur kesalahan dalam masyarakat, buat islah, buat pembaik pulihan. Dan pembaik pulihan itu kita patut buat ialah pada diri kita, pada keluarga, pada orang dekat kita, anak murid kita, siapa yang datang dekat dengan kita, orang bawahan kita, siapa yang kita mampu dahulu. Ada orang Islam sekarang, masalahnya lah kita tak sabar. Bila orang buat kartun ke satu benda ke, kita kecoh satu dunia, kita lenting, kita pun balas balik, kita pun buat video balik lawan dia. Akhirnya menyebabkan
menyebabkan kita berpecah dan menyebabkan kebenaran itu tidak disampai. Pengikut-pengikut makin benci kat kita. Sepatutnya perlu ada ialah kita kena ada sabar, kita ada takwa. Ini dua prinsip agama yang kita kena pegang sungguh-sungguh. Tugas kita adalah sabar. Sabar dalam menyempurnakan taat kepada Allah dan terus taat menjaga hukum, itulah maksud takwa. Yang pertama kena jaga hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Allah. Jangan sekali-kali dahaka kepada dia. Dan kedua ialah kena sentiasa bersabar menghadapi orang-orang yang jahil. Jangan sampai kita pula bergaduh dengan mereka, menjadikan kita lebih buruk daripada mereka. Sebab tugas kita hanya menyampai. Nabi kata sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nabi tak suruh kita berpecah belah. Yang paling kita nak buat ialah sebarkan sunnah semampu kita, dan yang selebihnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu setakat ini perbincangan kita secara ringkas ni. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa Allah SWT bagi tahu bahawa orang Yahudi ni dia akan cakap, atau siapa sahaja mereka akan cakap apa yang mereka nak cakap. Mereka akan datang ke kekeliruan macam zaman sekarang dengan liberal dan sebagainya, tetapi Allah kata itu cuma gangguan-gangguan kecil. Gangguan-gangguan kecil saja, sebab mereka mengatakan kepada Allah lebih daripada apa yang mereka katakan kepada kalian. Mereka kata Allah fakir, mereka kata setakat mereka kata kalian ni kolot ke apa, semua itu biasa saja, itu cuma gangguan kecil. Yang penting jangan kalian bagi perhatian kepada apa yang mereka katakan, lebih bagi perhatian apa yang Allah janjikan, iaitu ganjaran yang besar bagi orang yang menjalankan tugas dia untuk menyebarkan ajaran Allah SWT. Saya rasa cukup dulu, insya-Allah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya pada muka surat seterusnya, muka surat 75 pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.